Sebenarnya kajian ni saya dah buat taklah begitu mendalam. Cuma saya melihat kepada kepentingan kitab-kitab Arab ni sejak 2-3 tahun lepas lah, kurang macam tu. Dan kalau ikutkan penulisan saya tentang Kedah Tua ni, saya mula pada tahun 2015 dengan tajuk dia Islamnya Sriwijaya. Ada satu artikel dekat blog Kitab Sejarah Melaya tu, ada 3 siri. Boleh baca lah dekat blog tu. Dan kemudiannya saya cuba kembangkan lah kajian saya ni untuk melihat sejauh mana konteks berkenaan dengan hubungan di antara Kedah dengan Sriwijaya pada zaman 720 Masihi, lebih kurang macam tu lah. Okey, ni kita cerita pengenalan dulu InsyaAllah akan ada 2 siri lagi. Okey, jadi masa saya mula-mula buat kajian berkenaan dengan Islamnya Sriwijaya ni, sebab saya terbaca dalam satu penulisan, dan penulisan ni memang terkenal lah, ramai orang baca. Kalau orang kaji Sriwijaya, orang akan sebut pasal SQ Fatimi, surat-surat Maharaja Seri Buza kepada Khalifah Umar Abdul Aziz, yang dikatakan ditulis pada tahun 720 Masihi. Dan pada ketika itulah berlaku satu perhubungan secara tidak langsung di antara orang Melayu dengan orang Arab lah. Okey, kemudiannya daripada kajian surat-surat ni lah yang menyebabkan saya rasa menarik lah kan. Sebab hampa kena faham tau, Kedah ni dia sejarah lah banyak. Dia ada sejarah yang panjang dan luas. Cuma malangnya Kedah ni dia jarang disebut dalam sejarah. Faham tak situasi dia tu? Macam apa kaji Sriwijaya, orang lupa Kedah. Orang kaji Usain Melaka, orang lupa Kedah. Kaji pasal Majapahit, orang lupa Kedah. Kaji pasal kolonialisme pun lupa pasal Kedah. Jadi Kedah ni sentiasa duk kena tepi lah, orang kata kan. Okey, jadi sebab tu saya nak cuba tengok balik lah. Sebab ada dakwaan yang dalam, kalau kita tengok dalam Atas Silsilah Negeri Kedah menyebut tentang 1136 adalah tarikh Islam yang Negeri Kedah lah. Tapi kalau saya ikut saya lah, pada logik saya lah sebab Nabi wafat lebih kurang 690 Masihi, lebih kurang 700 tahun juga 700 Masihi, lebih kurang macam tu. Jadi timbullah keraguan kepada saya, takkan teruk sangat kita kan. Sebab teruk sangat ke kita ni sampai tak boleh nak terima Islam. Tapi idealah daripada segi kajian arkeologinya, kita tak jumpa lagi apa-apa ciri-ciri yang menggambarkan bahawa Kedah menerima Islam. Dan kalau kita tengok daripada segi penulisan hikayat manuskrip Meru Mawangsa pun tidaklah menceritakan kedatangan Islam daripada awal. Maknanya Islam tu datang agak lewat jugalah. Okay, jadi benda-benda macam ni yang saya duk tengok balik, saya cuba kaji lah kan, secara tak langsung. Bukanlah nak kata saya kaji mendalam, bukan bidang saya pun. Saya lebih pada bidang macam manuskrip ni dan bidang-bidang mengkaji penulisan dan pemikiran kan. Tapi arkeologi ni dia ada bidang dia tersendiri lah. Okay, yang saya nak tegaskan ialah yang jadi tak logik dia bukan apa. Bila surat-surat tu main, sebelum tu ada satu kisah berkenaan dengan 35 buah kapal ataupun 35 armada Arab yang diketuai oleh Muhammad, kalau tak salah saya, ingat saya, Muhammad Ali As-Saqafi. Dia ni anak saudara kepada Yusuf Al-Hajjaj As-Saqafi. Okey, dia ni juga dan dia bersama dengan satu orang kawan, saya tak ingat lah nama Walid ke apa, saya tak ingat, yang telah mencetuskan revolusi percetakan di Arab. Kalau apa tengok dalam Wikipedia, boleh cari The Battle of Talas. Battle of Talas ni pertembungan di antara orang Arab dengan orang Cina yang menyebabkan orang Arab ni dapat kemahiran buat percetakan lah. Dan lepas itulah baru ada Resam Usmani ditulis, dibuat dalam bentuk buku. Semua ada cerita daripada situ lah. Okay, Muhammad Yusuf As-Saqafi ni kemudiannya dia membuka beberapa wilayah lah, sampai ke Multan apa semua. Dan punca utama dia adalah disebabkan pedagang Arab ni dalam buku apa nama orang putih tu, History of Arab, dia melaporkan bahawa pedagang Arab yang berada di Sri Lanka ni telah mengatakan bahawa
kapal dia kena rompak. Lepas tu dia hantarlah laporan kat Yusuf Al-Saqafi ni. Yusuf Al-Saqafi pun hantar tentera dan memberi tahu kepada Raja Sind. Sind, SINDH. Sind ni Pakistan lah. Sind mengatakan bahawa mereka nak bantuan daripada raja ni lah. Dan Sind digambarkan pada masa tu beragama Zerostan, agama Majusi lah. Dan Sind hari ni terletak di dalam wilayah Pakistan. Jadi dan digambarkan jugalah kat Sind tu ada satu patung Buddha yang besar. Jadi mereka ada mix ada apa ni campuran agama lah di Pakistan pada ketika itu. Kemudiannya bila mereka menjejaki Lanu ni, mereka dapat tangkap. Dan kemudiannya kapal ni juga diutuskan ke alam Melayu lah. Dan pada ketika tu lah yang boleh bertemu dengan cerita surat antara Yusuf Al-Saqafi antara Maharaja Sriwijaya tu ataupun Maharaja Sriwijaya tu dengan Khalifah Umar Abdul Aziz. Semua ni ada cerita-cerita yang itilah apa boleh baca lah dalam saya punya dalam kitab sejarah Melayu punya blog tu, apa cari tajuk dia Islamnya Sriwijaya. Okey. Kemudiannya dia jadi macam pelik sebab kapal ni kalau ikut daripada catatan dia daripada Sri Lanka terus dia mai ke Palembang. Dia macam dia direct terus. Dia tak lalu satu. Sedangkan macam saya cerita dalam siri Perang Kedahsiam apa semua tu, sampai tahun 1800 jalan perdagangan tu dia tak boleh lagi cross direct. Maknanya dia tak boleh daripada Sri Lanka tu, dia tak boleh terus pergi sampai ke Sumatera. Dia kena lalu port satu, kena turun lah. Maknanya macam saya cerita sebelum ni, kena turun daripada Teluk Benggala, masuk Andaman, masuk Selat Melaka, baru dia boleh pergi singgah ke Sumatera. Kemudian baru turun ke Singapura. Kemudiannya masuk ke pentas Sunda, Selat Sunda, Selat Jawa tu satu cabang. Ataupun dia terus pergi ke Brunei, ataupun dia masuk ke Laut Cina Selatan lah. Jadi ini adalah jalan perdagangan yang diamalkan sampai tahun 1800. Jadi macam kenapa tak tulis saya Kedah? Jadi saya macam pelik lah kan. Okay. Jadi bila ada cerita pasal Kedah tu, yang ada orang tanya lah dalam siri-siri sebelum ni, dia tanya saya tak ada ke saya nak inisiatif untuk bantu untuk Sungai Batu. Bukan saya tak nak bantu, tapi saya dah cuba buat lah. Okay, antaranya yang kami usahakan lah saya dengan Abang Arsyad Mokhtar lah. Daripada artikel yang saya tulis tu, dia ada semua 7 kitab Arab yang mencatatkan tentang pelayaran perdagangan Arab ke alam Melayu sejak 720 Masih lah. Daripada pedagang-pedagang Arab ni lah menyebut tentang nama Sriwijaya dan Sabak. Dan daripada teori Sabak ni jugalah yang menyebabkan ada satu teori lain yang mengatakan bahawa kita ni adalah keturunan daripada Nabi Sulaiman AS, sebab ada Pulau Solomon dan sebagainya lah. Ini teori-teori yang biasa dipakai oleh guru-guru estakologi konspirasi apa semua lah. Mereka duk tengok benda tu lah. Dan dikatakan bahawa orang Sabak semenjak runtuhnya empangan Sabak tu telah berpindah ke sini lah. Dan sebab tu kita ada nama tempat, beberapa tempat lah nama Sabak dekat Sabak Bernam, Sungai Sabak di Terengganu. Lepas tu kita ada Sabak, satu tempat di Sumatera pun nama Sabak juga. Jadi dikatakan bahawa orang-orang Sabak ni telah berkembang biak dan membentuk komuniti masyarakat yang hari ini kita kenal dengan diri kita lah, orang Melayu lah. Ada kaitan dia. Dan menurut mereka juga, sebabkan kita ni keturunan Nabi Sulaiman AS, ada genetik tu, maka orang Melayu ni agak mudah lah untuk berinteraksi dengan benda-benda gaib. Saya tak pastilah, macam Jamaica tu dia ada voodoo lah kan. Macam kita ni kita ada santau dan sebagainya lah. Dan kalau kita tengok dalam video-video kat dunia ni, ritual-ritual penyembahan nenek moyang ke apa ke, banyaknya bertumpu kepada kita lah, orang Melayu. Allah Alam bisawab. Itu saya tak pastilah. Okey. Jadi selepas saya tulis benda tu, saya pun tak hantar ke mana-mana sebenarnya artikel tu, sebab saya rasa tak kuat. Sebab saya pernah tanya dengan Prof Yusuf Hashim, seorang yang banyak mengkaji tentang Melaka. Saya tanya dia, saya kata kalau takkanlah kita tak Islam kan. Dia kata kalau betul kita Islam, mana manuskrip? Ada tak catatan yang menyebut tentang Islamnya orang Melayu pada tahun 720 Masih lah.
Sedangkan kalau kita baca dalam sejarah umat Islam, tulisan Hamka, dia mengatakan bahawa Muawiyah bin Abu Sufyan telah sampai ke Pulau Jawa dan bertemu dengan Ratu Kalinga pada tahun sekitar 690 Masihnya tu, 698 Masih tu tak salah saya. Dia bertemu dengan Ratu Sima. Dan daripada situlah ada pula satu kawan saya ni, dia keturunan Habib juga, tapi dia orang Kelantan lah. Dia kata, saya tanya dia ada catatan pasal ilmu pelayaran orang Arab. Dia kata tradisi ilmu Arab ni bermula pada zaman Saidina Umar sekejap. Lepas tu Saidina Umar tak bagi, masa zaman Saidina Osman tu lah baru pelayaran bagi orang-orang Arab tu dibenarkan, dan kemudiannya berkembang lah sampailah zaman Muhammad Fatih dan sampailah sekarang. Kita kena tengok banyak benda lah kan. Kita tak boleh assume lah. Dulu saya suka macam, yalah kita semangat kan, orang muda kita semangat, takkanlah macam ni lah, orang Melayu takkan lekeh macam tu, orang Melayu macam ni, orang Melayu. Tapi sayangnya sebab itulah kita tak ada catatan, dan kita terpaksa bergantung pada catatan luar untuk tengok balik sejarah kita. Dan jadi payah lah sebab untuk tajuk hubungan Arab Melayu ataupun Arab Kedah ni pun tak ada lagi orang yang mengkaji. Dan biasanya hubungan di antara Melayu dengan Arab ni dia banyak bermula pada zaman Uthmaniyah lah, ataupun lebih banyak ditulis pada zaman Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid yang terakhir tu lah. Lepas tu baru ada kedatangan nasab-nasab Arab ni yang kemudiannya membentuk komuniti masyarakat kat Singapura, keturunan Syed lah, Syed Agil apa semua tu kan. Yang itulah yang banyak ditulis. Yang sebelum-sebelum tu tak ada. Tapi bila saya sembang dengan geng Habib ni, ada 2-3 Habib lah saya sembang dekat geng pejabat daerah yang mereka ni keturunan Syed lah. Dia katakan keturunan Syed, mereka kata mereka memang ada kitab-kitab sejarah ni yang menyebut tentang kedatangan Tok Nenek mereka seorang. Mereka masih amalkanlah sistem tu. Saya tak pastilah sebab dia kata kalau nak tengok orang biasa memang tak boleh tengok. Dan kalau tiba-tiba satu orang mengaku nasab ni, dia kata okey, hang bagi tahu 7 keturunan, mereka akan buka satu kitab tengok betul tak nama-nama ni ada. Kalau betul baru usah hang kata keturunan dia lah. Okay, ini pengenalan sajalah. Saya ceritalah apa yang saya tahu berkenaan dengan hubungan Arab tu lah. Okay, jadi ada 4 kitab, ada 7 semua yang saya trace, yang saya jumpa, dan 4-nya telah diterbitkan lah. 2-nya bawah, satunya di bawah Baitul Hikmah yang bertajuk Ajaibul Hind. Ajaibul Hind ni ini dia. Okey, buku ni terbit tahun 2017 dan mendapat sambutan yang menggalakkan lah sebab Ajaibul Hind ni satu cerita ataupun satu catatan Arab mengenai, ada terselit tentang Kedah tua yang hampa duk baca ni. Ada pedang, kalai, biji timah besi, biji besi apa semua yang diambil daripada Kedah lah. Dan cerita biji timah Kedah tu lah yang kemudian menjadi catatan dan rujukan oleh pedagang-pedagang Arab yang lain lah. Sebenarnya dia bukan saja cerita pasal Kedah, tapi dia ada cerita juga pasal satu tempat nama Konbalu. Konbalu ni berkemungkinan besar Kinabalu. Dia ada sebut juga tentang orang Arab yang datang tiba ke Gunung Kinabalu lah. Dan dia ada sebut juga lah sikit-sikit tentang orang Melayu, contohnya macam Langkapuri ataupun Langka, dia panggil Pulau Langka, di mana dalam catatan lebih kurang tahun 800 Masihi itu mengatakan bahawa orang Langka ataupun Langkawi ni masih lagi pakai cawat. Perempuannya memakai cawat lah. Tak ada, dada dia tak ditutup. Sama jugalah lelaki dia cuma pakai cawat saja. Itu gambaran yang ditulis oleh pedagang Arab lah. Cuma dia kata dalam semua kitab-kitab ni, selain daripada Ajaibul Hind ni, ada lagi 3 kitab, iaitu Rihlatus Syarafi, Al-Masalik wa Mamalik, dan Risalatul Ula. 4 kitab ni yang banyak mencontohkan tentang hubungan di antara Melayu dengan Arab lah. Buku ni dah, kalau hampa tanya saya lah, buku ni memang tak ada dah. Tapi Abang Arsyad dia tengah bagi PDF percuma. Hampa boleh cari dia, Arsyad Mukhtar. Ni ejaan nama dia. Okay, Arsyad Mukhtar. Orang Kedah juga, orang Penang. Dia tengah duk bagi PDF percuma lah. Jadi kalau hampa nak baca, hampa baca. Boleh cari kat tu. Untuk yang versi-versi lain, ada, tapi macam Rihlatus Syarafi dekat saya ada sikit lah.
Masalik wal Mamalik pun ada sikit, yang banyak tu Risalatul Ula lah, tu pun tak banyak mana lah. Jadi kesemua kitab-kitab ni secara umumnya adalah satu catatan yang menceritakan tentang hubungan Melayu dengan Arab, tapi tidak menceritakan secara dalam apakah yang berlaku dekat Kedah dan sebagainya lah. Dia cuma cerita sikit-sikit dan lebih berkait dengan apa yang dikupas oleh Orientalis seperti George Codes dalam buku dia The Indian States of Southeast Asia. Lepas tu O.W. Walters, Philip K. Hitti, lepas tu adalah J.G. Kasparis, dan begitu juga dengan Quadrich Wells, dan kemudian adalah beberapa lagi tokoh-tokoh arkeologi yang menceritakan apakah yang berlaku dalam sejarah Sriwijaya tu sendiri lah. Tapi bila saya tengok sebenarnya contohnya macam cerita yang famous, cerita yang Penggai Kepala kan, yang Raja Sriwijaya picantas kepala tu, yang ditulis oleh George Codes dalam buku dia The Indian States of Southeast Asia. Cerita tentang tu sebenarnya diambil daripada satu catatan Arab yang ditulis dalam, kalau tak salah saya, dalam Rihlatul Syarafi, yang menceritakan tentang Raja Qamarun. Raja Qamarun, kalau tak salah saya, dia Kamboja tu jadi Qamarun, bulan kot. Yang ni lah yang memenggal kepala Raja Kamboja tu disebabkan dia kata dia mencabar Raja Sriwijaya tu lah. Dan menurut buku tu juga, The United States of Southeast Asia, dia kata Kedah dengan Sriwijaya ni dia satu negeri, di mana orang Kedah ni dia mengawal Selat Melaka daripada arah utara, dan belah selatannya dikuasai oleh Sriwijaya lah. Jadi bila dia kata lagu tu, maknanya Kedah ni ada satu pelabuhan lah. Tu yang main cerita Sungai Mah apa semua tu, Sungai Pembuk apa semua lah. Tapi yalah, masalah dia sebab kitab-kitab Arab. Dan bila orang putih jumpa kitab-kitab Arab ni, jadi mereka buat dalam beberapa versi lah, versi bahasa Perancis, Sepanyol dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang banyak buat kajian mengenai kitab-kitab Arab ni adalah orang Perancis lah, yang banyak melihat, sebab mereka dalam Bafeo ni jurnal mereka cerita nama Jambras apa semua lah, macam Perancis dia Bafeo. Dalam Bafeo ni lah yang banyak menceritakan tentang kajian-kajian berkenaan Kedah zaman silam lah, dan hubungan dia dengan Sriwijaya. Okey, lagi satu hampa boleh rujuk Nilankatasari, kalau tak salah saya, seorang India lah, yang ada tulis satu jurnal juga pada tahun 1949 lah. Ini antara kajian-kajian yang selalu dirujuk lah oleh orang-orang yang suka kaji sejarah kuno, sejarah kuno lah, alam Melayu. Jadi selain daripada tu juga, dalam untuk serius-seriusnya, macam kitab Al-Masalik wal Mamalik juga ada menyebut tentang satu kisah yang Abang Arsyad ni cuba terjemahkan, cuba ceritakan berkenaan dengan satu sahabat Nabi yang dikenali sebagai Tamim Ad-Dari, yang telah bertemu dengan Al-Jassasah. Al-Jassasah ni juga ada disebut dalam hikayat Tamim Ad-Dari yang pernah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Okey, kata kalau ikut pendapat Abang Arsyad, dia kata kemungkinan lah dia tak tulis secara direct ni, tapi ini pemahaman saya lah. Dia kata Al-Jassasah ataupun Al-Jassasah yang ditemui di sebuah pulau itu, dia kata pulau tu adalah Singapura ni. Dan adalah sebut pasal Fort Canning lah apa semua lah, hampa boleh baca lah nanti buku tu. Dan untuk permulaan ni boleh baca yang Al-Masalik ni lah, boleh tengok dekat Facebook Baitul Hikmah dan Abang Arsyad sendiri lah, untuk download PDF dan baca lah. Okey, dalam Rihlatul Syarafi juga menggambarkan tentang negeri-negeri Melayu yang berada di sekitar tu. Contohnya macam Sumatera, Batu Jawa dan sebagainya lah. Jadi hubungan Arab dengan Melayu ni dah berlangsung dengan lama, tetapi dia jadi masalah juga sebab kita tak ada orang Melayu yang pergi ke Arab, ataupun orang Arab yang melihat. Saya tak tahu lah, saya tak pernah dengar lagi lah sejarawan Arab. Saya jarang dengar, sangat jarang mendengar nama-nama sejarawan Arab. Mereka mungkin akan lebih melihat kepada
sejarah tempat mereka kan. Tapi takkanlah sampai tak ada langsung yang mengkaji tentang geopolitik ataupun daripada segi hubungan perdagangan dan sebagainya. Kita orang Melayu pun duk kaji kan, takkan mereka tak kaji kan. Manusia pemikiran sama kan. Cuma tak dengar lagi orang-orang Arab yang menulis tentang alam Melayu. Mungkin dia ada tulis dalam bahasa Arab tapi tak dikomersialkan ataupun tak diperkenalkan ke peringkat antarabangsa lah. Sebab tu kita jadi jam lah kat sini kan. Kita nak tengok macam mana apakah hubungan-hubungan yang berlaku. Walaupun ada hint-hint lah hint-hint yang mengatakan bahawa orang Arab telah sampai di sini lah. Jadi untuk yang selain tu berkenaan dengan untuk tahu lebih dalam, apa boleh carilah Islamnya Sriwijaya tu, tajuk dia boleh baca dekat situ. Dan ada cerita berkenaan dengan penyelewengan yang dibuat oleh pendeta Buddha. Dia cerita saya kapai tadi, dia seleweng cerita tu. Saya cari balik tak jumpa. Saya jumpa dalam satu blog agama Buddha lah. Nama pendeta tu Among Gabaraja. Among Gabaraja ni dikatakan telah menumpang satu armada kapal, tapi kapal-kapal ni dikatakan telah ditimpa badai dan hanya satu kapal saja yang selamat. Itu kapal yang dia duduk tu lah. Kapal itu saja yang selamat tiba di Sriwijaya lah. Dan tapi sebenarnya dia murung. Tiga kapal-kapal itu semua sampai ke Palembang dan kemudiannya meneruskan perjalanan ke China. Pada ketika itu diperintah oleh dinasti Tang. Dinasti Tang ni lagi satu apa boleh baca Chow Jukua yang diterjemah oleh, saya tak ingat lah, tapi yang boleh cari PDF dia, Chow Jukua, yang menceritakan tentang hubungan Arab dengan China lah. Dan daripada cerita tu lah yang baru saya tahu lah bahawa Ma itu adalah Islam. Macam China ada Lim Tan apa semua tu kan. So Ma ni stand adalah Ma tu adalah untuk perkataan Muhammad. Cina ni dia tak boleh sebut Mu. Jadi dia sebut Ma. Jadi Muhammad. Jadi Ma ni adalah nama-nama bagi Cina Islam lah, Cina Muslim, yang kemudiannya berkembang ni dekat Xinjiang apa semua tu lah. Jadi dalam Chow Jukua tu lah yang menceritakan tentang pemberontakan Arab dekat Cina. Ini antara sumber-sumber yang kita boleh baca dan tengok lah. Untuk buat kajian yang lebih dalam, nak tak nak kita kena cari manuskrip daripada Arab, terutamanya daripada Mesir dan sebagainya lah. Sebab dalam buku O.W. Otis Perdagangan di Indonesia yang diterjemahkan oleh Sobagio Toer, kemudiannya diterbitkan oleh Dewan Bahasa Pustaka tahun 1981, dia ada menyebut tentang cerita Kapur Barus. Satu tempat dia mempercayai lah, dia kata kemungkinan besar hubungan orang Melayu dengan orang Arab dikatakan bermula pada, dia kata zaman Fir'aun lagi dah mula. Dia kata sebab dia kata untuk mengawet mayat tu hanya boleh pakai kapur barus sajalah. Dan disebabkan tu ada nama barus, kapur barus. Kemudiannya dalam kitab-kitab lain, contohnya macam kitab agama Mesir ataupun Holy Scriptures, ada menyebut tentang Mount Ophir lah. Jadi sebenarnya alam Melayu ni dia dah ada nama-nama tu, tapi tak ada orang nak kaji, nak tengok balik benda ni. Dia jadi rumit lah pasal masalah kita, masalah bahasa, kita nak cari pula susah, nak cari kat mana sumber-sumber tu kan. Dan kita pun tak tahu siapa orang Arab yang berminat dengan sejarah ni kan. Kita di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Itu yang kita kena pegang kan. Kalau saya duduk Turki, saya angkatlah dari Turki, sebab saya duduk sana. Tapi masalah dia, kita orang Melayu yang beragama Islam, kita ada percubaan, ada banyak buku yang boleh tentang kedatangan Islam, tetapi kita tidak mengkaji daripada sudut geopolitik ataupun hubungan antara bangsa di antara orang Arab dengan orang Melayu. Benda-benda ni yang orang kata macam orang biasa yang nak kena tengok pula. Kita dah tak faham bahasa Arab, nak jadi satu masalah juga. Jadi kawan-kawan yang boleh berbahasa Arab, saya menyerulah mungkin tengok video dia ni, pakat-pakat buat lah. Kena dicari tengok. Dulu ada seorang budak yang mengaji di Al-Azhar, dia jual kitab-kitab Arab yang ada sebut tentang orang Melayu. Dia ada sebut kitab tu ada sikit-sikit saja, tapi kitab tu kitab Arab lah kan. Saya pula jam, saya duduk belajar bahasa Siam dengan Belanda. Sekarang ni tiba takkan saya nak belajar bahasa Arab, dan takkan semua saya nak buat, jenuh kan. Untuk makluman semua bahawa kita Ajabul Him dan 4 kitab yang saya sebutkan tadi tidak diterjemahkan di Indonesia.
Dekat Malaysia saja ada. Jadi kita sepatutnya kena support lah. Macam Baitul Hikmah tu kena bantu mereka je untuk apa ni, daripada segi kewangan lah. Sebab penerbit kecil ni macam tu lah. Ada barang mereka tu banyak yang elok-elok, bagus-bagus, cuma promosi mereka tu kurang dan tak begitu viral lah. Jadi kepada kawan-kawan semua, boleh sokong, saya mohon lah supaya memberi sokongan kepada Baitul Hikmah lah untuk mengangkat sejarah Melayu Islam, sejarah Melayu Islam di Malaysia ni lah. Okey, saya merasakan pentingnya sejarah Melayu ni diangkat dalam buku bahasa Inggeris lah. Jadi saya ni bahasa Inggeris saya tak mahir sangat, saya biasa-biasa je, saya boleh faham. Tapi nak menulis tu memang selera lah. Tu saya cakap tu terang lah. Dan selagi kita tak mengangkat sejarah kita ke peringkat antarabangsa, tak ada siapa orang luar yang nak kaji. Nak harap orang dalam pun memang tak kaji dah. Dia kan jadi macam situasi Arab tu lah. Orang-orang Arab tu, kita duduk dalam ruang kita saja. Kita duduk gaduh teori hang aku. Tak ada perkembangan di peringkat antarabangsa. Sebab bukanlah saya nak tunggu kata orang putih nak kena angkat barulah nak ni macam saya sebut dalam sesi sebelum ni kan. Tapi daripada sudut lain kita kena angkat supaya ia dapat berkembang. Contohnya macam dalam sesi sebelum ni, saya cerita pasal Perang Kedasiam semua tu. Dia bila kita tulis dalam bahasa Inggeris, orang putih tengok, jadi orang putih pun dia akan jadi mudah untuk menulis lah. Mereka pun okey, ada connection. Naknya kita nak baca apakah pandangan mereka tu pada kita, dan kita pula berpandangan apa kepada mereka. Tu benda tu yang duk belagar tu, yang dikatakan sebagai polemik. Pada tahun 630 Masehi, Saidina Umar telah melawat ke Basra, Iraq lah. Dan di pasar Basra tu ada macam-macam manusia, dia kata. Ni Saidina Umar kata lah. Dan dalam banyak-banyak tu ada orang Melayu, dan dia terdengar percakapan Melayu. Ini menurut catatan yang dikatakan oleh Paul Lunde lah, daripada University Cambridge, London. Jadi kita kena tangkap lah benda hak orang putih ni kaji. Bila dia dah habaq lagu tu, dah ada orang Melayu 630 Masehi yang telah sampai ke sana, maknanya ilmu pelayaran kita tu dah ada. Bukan dekat kot, maknanya dah ada kemahiran kapal. Kalau nak cerita megahnya orang Melayu buat kapalan, yang ni lah kita kena angkat. Kita kena tengok, bukan semata-mata kita duk cerita benda yang sama balik-balik Melaka. Lepas tu cerita pasal kapal dekat Candi Borobudur tu kan, yang gambar kapal yang dipahat tu. Naknya lebih daripada tu, kita kena tengok dalam ruangan yang lebih besar. Saya faham lah, kita macam saya pun ada kekangan semua. Cuma kalau kita tak bergabung, orang ni tak cari, dia lalah habis lagu tu lah. Okey.